Penampilannya biasa-biasa sahaja, namun lain pula dengan jiwa wanita berketurunan dusun yang tepu dengan keinginan memerdekakan komuniti kampungnya daripada kemiskinan. Meskipun bukan orang berada, usahawan tani Margaret Darusin, 55 tahun, anak jati kampung Tambatuon, berharap dapat berkongsi rezeki dengan penduduk kampung menerusi inisiatif yang diusahakannya. Kampung Tambatuon terletak di kaki Gunung Kinabalu, iaitu sejauh 32 km dari Pekan Kota Belud atau 71 km dari Kota Kinabalu, terkenal sebagai destinasi pelancongan. Rata-rata penduduknya merupakan petani yang mengusahakan tanaman seperti padi organik, koko, getah, nanas dan lada hitam. Margaret yang bermula dengan padi keladi organik yang menghasilkan beras merah serta beberapa jenis tanaman lain, kini meluaskan usahanya dengan menanam koko yang kemudian dijadikan produk koko urai. Beliau antara 18 orang petani yang aktif menanam koko dan giat menggerakkan penduduk kampung untuk menghidupkan kembali tanaman koko yang pernah diusahakan pada 2012. Memandangkan dia punya harga tidak menarik, kami kasih biar saja. Ini dulu belukar nih. Ada juga koko, tapi disebabkan harga koko dia tidak tinggi, tidak mahal lah. Tidak mahal. Kami pun macam tidak berapa semangat untuk meneruskan nih koko lah dulu. Namun kehadiran Persatuan Keusahawanan Sosial Sabah atau SOSYA di kampung itu pada 2018 membuka lembaran baharu buat Margaret dan pekebun koko lain. Mereka diberikan khusus keusahawanan serta tunjuk ajar bagi memulihkan tanaman koko mereka yang terbiar sebelum ini. Selepas mendengar penjelasan SOSYA mengenai potensi industri koko, Margaret kemudian bertindak mendapatkan lesen sebagai pemproses biji koko basah sendiri daripada Lembaga Koko Malaysia, sekaligus membolehkannya membeli biji koko basah daripada pekebun lain. Pada waktu itu, beliau menawarkan harga yang kompetitif berbanding pemproses lain bagi menaikkan semangat pekebun koko. Saya buat begitu, untuk saya dan untuk petani. Saya tidak mau dorang masih lagi yang dorang tidak semangat untuk buat nih koko, saya bilang. Jadi biarlah, saya akan cari inisiatif macam mana saya mau saya beli koko dorang, macam mana saya boleh kasih balik itu duit saya bilang. Bagi meningkatkan penglibatan penduduk khususnya suri rumah dalam industri koko, Margaret mempelbagaikan produk berasaskan komoditi itu, antaranya serbuk koko, bar coklat dan koko urai yang dijual kepada sebuah syarikat pengeluar coklat tempatan dan orang perseorangan. Beliau juga berharap dapat menjadikan kampung itu sebagai antara pengeluar koko selain membina jenama coklat sendiri. Usaha itu dijangka dapat direalisasikan dalam masa terdekat apabila kilang coklat mini yang dibangunkan menerusi bantuan Bank Islam siap dibina tidak lama lagi. Bercerita mengenai masa depan, beliau mempunyai beberapa rancangan termasuk menambah tanaman koko kira-kira 2,000 batang pokok lagi yang akan melibatkan kawasan seluas 2 hektar.